Selamat sejahtera kepada semua penonton. Hari ini kita akan interviewkan dua orang pelajar IPG Tuanku Banu, iaitu Vivashni dan juga Saswan dari kelas TESOL PP 2024. Hai Vivashni, apa khabar? Baik. Baik. Saswan? Khabar baik. Sama. Hari ini kita akan membincangkan dan saya akan bertanya beberapa soalan yang bertujuan tentang FPG. Baiklah, apakah itu FPG? Bagi pendapat saya, FPG atau lebih dikenali sebagai falsafah pendidikan guru merupakan panduan untuk merealisasikan FPK, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan. Saswan, apa pula maksud FPG pada kamu? FPG bagi saya membawa maksud adalah panduan atau landasan yang guru patut patuhi. Panduan ini juga diguna di institusi yang akan membentuk guru akan datang. So, oleh itu FPG lebih menekankan kepada guru bagi Vivashni dan juga Saswan, ya ke? Ya. Ya, baiklah. Apakah kepentingan FPG kepada seorang guru? Bagi saya, kepentingan FPG bagi seorang guru ialah apabila seorang guru itu mempunyai peribadi yang elok, yang mulia, murid-murid yang dilahirkannya itu akan menjadi sebegitu juga. Baik Saswan, terima kasih atas soalan tersebut, atas jawapan tersebut. Bagi Vivashni pula, apakah kepentingannya? Pada pendapat saya, kepentingan FPG sama seperti apa yang Safan beritahu tadi. Dia merupakan panduan untuk guru untuk melahirkan pelakon yang berbudi pekerti mulia. Hal ini katakan demikian kerana pelakon seperti berbudi pekerti mulia atau boleh mengawal murid-murid dalam kelas merupakan antara pelakon yang harus ada dalam semua guru, kerana sebagai seorang guru kita haruslah pandai mengawal kanak-kanak dalam apa-apa jua situasi. Wah, baiknya. Terima kasih atas jawapan tadi Vivashni. Dan ada sekali satu soalan, kenapa seorang guru pelatih kita perlu mempunyai pengetahuan tentang FPG? Kita mula dengan Saswan. Bagi saya, seorang guru pelatih perlu mempunyai pengetahuan dan juga perlu memupuk minat dalam bidang FPG ini. Kerana ini adalah akar kepada semua perkara yang guru akan buat pada masa akan datang setelah dihantar ke sekolah. Jika mereka tidak mengikuti apa yang dipandukan oleh FPG, mungkin mereka tidak akan menjadi guru yang sempurna. Bagi pendapat saya. Baiklah Saswan, terima kasih. Betul apa yang dikatakan oleh Safwan tadi. FPG merupakan satu panduan yang harus diikuti. Sebagai contoh, guru menjadi panduan kepada murid-murid, guru menjadi role model kepada murid agar murid dapat tahu nilai-nilai yang patut dicontohi dan nilai-nilai yang patut dielakkan. Begitu juga dengan FPG. FPG merupakan panduan yang dipatuhi oleh semua guru untuk memastikan nilai-nilai yang harus dipupuk oleh guru-guru sebelum mengajar kelas. Wow, hebatnya jawapan anda semua. Terima kasih atas perkongsian tentang FPG ini. Kita juga dapat info yang tambahan daripada anda dua. Terima kasih ya. Sama-sama. Selamat sejahtera kepada semua. Kita akan kembali dengan lagi seorang, iaitu penting kepada IPG Tuanku Banu, iaitu Tuan Azriman, iaitu kita punya perpustakaan. Hari ini kita akan membincangkan, bertanya soalan dengan Encik Azriman tentang FPG juga. Baiklah Encik Azriman, apakah pendapat anda implikasi FPG, iaitu falsafah pendidikan guru, kepada sistem pendidikan Malaysia kita? Kita bagus sangat sekolah pelajar-pelajar dan guru yang pelatih di sini dan taraf dunia lah. Bertaraf dunia. Terima kasih Encik Azriman. Itu saja daripada kita. Baiklah, di sini kita dapat merumuskan bahawa falsafah pendidikan guru, iaitu FPG, merangkumi prinsip-prinsip asas yang menjadi panduan dalam sistem pendidikan, iaitu membentuk pendidikan yang holistik, berwawasan dan profesional. Seantara elemen penting dalam falsafah ini ialah guru sebagai pembimbing. Sebab apabila guru memainkan peranan sebagai pembimbing, manakala guru akan membentuk murid yang berkualiti untuk negara kita. Seterusnya, pengembangan potensial murid secara menyeluruh. So, falsafah pendidikan guru ini menekankan bahawa pendidikan bukan sekadar pada akademik, juga merangkumi aspek jari, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Seterusnya, pembelajaran secara
sepanjang hayat, iaitu guru bukan seorang pendidik sahaja. Guru juga perlu belajar sepanjang hayat untuk memberi ilmu kepada anak murid mereka. Ini dapat membentuk suatu situasi yang relevan antara guru dengan murid. Selanjutnya, pembangunan kemahiran pedagogi dan profesionalisme, iaitu seorang guru perlulah berprofesional dan melaksanakan strategi pedagogi dalam PDP. So, apabila guru mengamalkan kemahiran pedagogi, ianya dapat memberi kemahiran yang berlebihan kepada anak murid dan suasana pengajaran dan pembelajaran adalah lebih efektif. Yang terakhir ialah kreatif dan inovasi dalam pengajaran. Seorang guru bukan saja boleh menjalankan pengajaran dan pembelajaran melalui aspek-aspek yang manual saja, boleh juga menggunakan teknologi atau bahan-bahan inovasi bagi memupuk kemahiran murid-murid dalam mata pelajaran tersebut. Oleh itu, secara keseluruhan, falsafah ini mencerminkan visi untuk melahirkan guru yang berkualiti demi membentuk suatu generasi yang gemilang. Sekarang mari kita lihat tentang falsafah pendidikan guru, iaitu FPK. Pertama sekali, terdapat tiga elemen penting yang kita akan lihat. Pertama sekali definisi, seterusnya kepentingan, seterusnya implikasi. Sekarang, apa itu FPK? FPK adalah falsafah pendidikan guru merujuk kepada prinsip dan pandangan yang mendasari proses pengajaran dan pembelajaran. Falsafah pendidikan guru membantu membentuk cara pemikiran dan tindakan guru dalam mendidik serta mempengaruhi suasana dan budaya di dalam kelas. Seterusnya, aspek FPK. So, terdapat tiga, iaitu tujuan pendidikan, peranan guru dan juga nilai dan etika. So, tujuan pendidikan adalah menentukan apa yang ingin dicapai melalui pendidikan seperti perkembangan kognitif, emosi dan sosial pelajar. Seterusnya, peranan guru adalah menekankan tanggungjawab guru sebagai pendidik, pembimbing dan teladan. Guru berperanan dalam menciptakan lingkungan pelajaran yang positif dan inspiratif. Akhir sekali, nilai dan etika. Menekankan pentingnya menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam pendidikan seperti keadilan, kejujuran dan juga rasa hormat. Dan juga rasa hormat. Seterusnya, mari kita lihat tentang kepentingan FPK. Terdapat banyak kepentingan. Pertama sekali, panduan dalam pengajaran. Falsafah ini memberikan kerangka kerja bagi guru dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran, memastikan mereka memiliki tujuan yang jelas dan pendekatan yang sistematik. Seterusnya, pembentukan identiti guru. Membantu guru memahami peranan dan tanggungjawab mereka serta menubuhkan komitmen terhadap profesi mereka. Seterusnya adalah pengaruh terhadap pelajar. Falsafah yang kuat dapat mempengaruhi sikap dan nilai pelajar. Guru yang memahami falsafah pendidikan cenderung untuk merancangkan untuk menerapkan nilai-nilai positif dalam pengajaran mereka. Seterusnya, adaptasi kepada perubahan. Dengan memiliki falsafah yang jelas, guru dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan dalam pendidikan dan perkembangan masyarakat. Seterusnya, meningkatkan kualiti pendidikan. Falsafah pendidikan yang baik menyokong peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran dengan menekankan metodologi yang berkesan dan relevan. Seterusnya, pembangunan profesional. Mendorong guru untuk terus belajar dan mengembangkan diri, meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka.
Akhir sekali kita akan lihat implikasi FPK di Malaysia. Pembentukan identiti nasional. Falsafah pendidikan kebangsaan membantu membentuk identiti dan nilai-nilai nasional di kalangan pelajar. Ia menekankan kepentingan perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat yang berbilang kaum. Bukan itu sahaja, pengukuhan nilai moral dan etika. Pendidikan kebangsaan menekankan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggungjawab dan saling menghormati yang perlu diterapkan dalam kehidupan seharian pelajar. Akhir sekali, kurikulum bersepadu. Implikasi ini mendorong pengembangan kurikulum yang seimbang dan menyeluruh, merangkumi aspek akademik, kemahiran dan pendidikan karakter untuk memastikan perkembangan holistik pelajar. Jadi, itu sahaja tentang falsafah pendidikan kebangsaan. FPK menekankan pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Bukan itu sahaja, membangunkan individu secara keseluruhan dalam aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani dapat membentukkan individu yang seimbang dalam semua aspek kehidupan untuk berperanan aktif dan bermakna dalam masyarakat. Membentukkan kerohanian yang kuat adalah komponen penting dalam membangunkan seorang individu yang berkesan dan juga berkesan kepada negara. FPK telah menekankan ciri-ciri tersebut ini.